Okay, so kita nak masuk tentang culture dan ceramik hari ni. Jadi sebelum tu, kamu kena tahulah yang dalam bab ni hari tu kita dah belajar tentang kimia industri, iaitu 81 tu kita dah belajar tentang alloy. So apa saja yang berkaitan dengan perindustrian lah sebenarnya kita akan belajar dekat dalam bab ni. Hari ni kita akan belajar tentang culture dan ceramik. Lepas ni 83 kita akan belajar tentang polimer. Okey, culture dan ceramik ni awak jumpa banyak sebenarnya dekat rumah awak kan. So apa dia culture? Culture ni sebenarnya dipercayai digunakan sebenarnya dah jumpa lama dah 5,000 tahun sebelum Masihi lagi. Dan kaca ni diperbuat daripada silika. Apa dia silika? Dia duduk dalam tanah, duduk dalam pasir dan silika ini satu unsur lah yang ada dalam bumi ni kan. So dia duduk dekat dalam pasir. Silika ni dia wujud secara atau di dalam pasir. So kita panggil dia sebagai silikon dioksida ni. Silikon dioksida ni adalah teks awak ni muka surat 189. So nama dia adalah silikon dioksida. Dia wujud dekat dalam pasir. Okey, silika tulen ni kita dapat apabila kita buat ekstrakkan lah dengan karbon. So silika tulen dileburkan sekitar 1,500 daripada silika yang kita dah dapat. Maksudnya dalam tanah dia dipanggil silika dioksida. Semua benda lah dalam bumi ni dia tak wujud secara semula jadi tulen. Okey, semua benda yang belajar kat dalam jadual berkala bab 8 hari tu kan, semuanya kecuali emas. Dia kan ada ciri reaksi logam. Emas, wujud emas dengan perak dia wujud sebagai yang tulen. Tapi paling tulen sebenarnya emas lah. Sebab tu kalau awak tengok orang jumpa emas, pergi melombong emas, boleh pergi bawa emas yang dijumpa tu, biji emas yang dijumpa tu bawa pergi ke kedai Cina ke kedai Johor ni mana kedai Melayu ambil emas kan. So dia boleh jual, dia dapat emas, dia dapat duit, harga teruk, dia dapat selalu. Sebab tu orang nak sangat kalau jumpa emas. Sebab dia wujud secara semula jadi sebagai tulen dekat dalam bumi kita ini. So kita perlu, so kita akan kalau kita pergi kedai memang kita dapat design. Tetapi semua yang lain dia wujud dekat dalam bumi sebagai oksida logam. Okey, oksida logam ni lah yang kita panggil biji-biji tu. So kalau besi jumpa kat belakang rumah awak pun, awak takkan jadi kaya semata sebab biji besi tu kena ekstrak. Dia kena jadikan dia besi tulen, bukan biji besi. So dia wujud sebagai besi oksida dekat dalam tanah. Samalah juga dengan silikon dioksida ni. So dia tak wujud sebagai silika yang tulen. Dia wujud sebagai silikon dioksida, telah dioksidakan di dalam tanah. So nak kan dia buat pengekstrakan juga. Ini bukan logam lah. Pengekstrakan lah. Baru kita akan dapat silika tulen. Silika tulen ini kita bukan. Kita suhu 1,500 darjah Celsius. Sama macam emas lah. Kita nak tukar jadi rantai ke emas. Cincin emas. Apa emas. Kita kena cairkan dia dulu sehingga dia lebur. Lepas tu kita pun letak dalam acuan. Baru kita boleh buat rantai tangan semua kan. Yang ni pun sama. Kita leburkan dulu yang tulen lah. Leburkan hingga suhu di 1,500. Dia jadi macam, saya rasa awak tak pernah tengok dekat dalam TV ataupun dalam YouTube kan. Dia jadi macam lembek gitu kan. Okay, lepas tu kita buat dia. Kita acu dia. Acu dia. So bila kita acu dia tu dia dah jadi kaca. Dia terbentuklah sebagai kaca. Itulah sebenarnya. Mesti dah diteburkan dahulu pada suhu 1,500 Celsius silika ni, kemudian kita acukan dia, kita buat dia dalam bentuk lain dan dia akan jadi kaca, dia renih. So dapatlah botol kaca, semualah bentuk-bentuk kaca, pinggan mangkuk kaca, semua tu daripada silika sebenarnya. Tapi silika ni wujud dalam bumi sebagai silikon dioksida. Sebab ingat, saya dah bagi tahu banyak kali, dia tak wujud dalam semua benda, tak wujud dalam bumi ni secara tulen kecuali emas. Sebab emas ini dia bahan yang dia kita kata dia logam tulen yang tidak kalau kena asid tak jadi apa, kena air tak jadi apa, udara tak jadi apa. Tapi benda lain tak, kena udara dia akan teroksida. Samalah macam silikon ni. So sebab tu dari silikon dioksida. So kita dapat dulu dalam bentuk tulen dan kita leburkan dia kepada suhu 1,500.
ubah dia jadi bentuk lain, kita panggil dia sebagai kaca. Kita dapat pelbagai jenis kaca lah dalam industri kita kan. So dia ada komposisi tertentu lah untuk nak buat tu. Kau boleh tengok buku teks awak, dalam buku teks tu, buku slide 189 juga. Dia contoh-contoh kaca dengan komposisi dan ciri-cirinya. Maksudnya bahan pertama dia kaca. Lepas tu kita tambah benda lain. Baru jadi benda lain. Tapi kalau kaca saja, dia panggil kaca silika terlakar. Maksudnya tak ada benda lain kecuali silika saja. So, kita panggil kaca silika terlaku. Ciri dia tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. Okey, kalau soda kapur. Soda ni kalsium karbonat. Kapur lah ni. So dia campur dengan silika, campur dengan kalsium karbonat, campur dengan natrium karbonat. So dapat kaca soda kapur. Ciri-ciri kaca soda kapur ni, takat lebur dia rendah, mudah dibentuk. Lepas tu kita ada kaca borosilikat. Kaca borosilikat ini adalah campuran silika, boron, sebab tu nama dia borosilikat tu. Boron, natrium oksida, aluminium oksida. Dia ada ketahanan haba yang sangat tinggi. Ketahanan yang sangat tinggi haba dengan bahan kimia berbanding dengan kaca soda kapur. Okey, yang ini yang kita buat kita punya alat radas dekat dalam amal. Kita guna kaca borosilikat lah. Ataupun kita guna juga dia sebagai bahan apa dah panggil pinggan mangkuk yang boleh dipanaskan tu. Sebab ketahanan dia sangat tinggi terhadap haba dan juga bahan kimia. Kalau kita letak makanan kita, masakan kita apa-apa pun yang beresid ke, kadang-kadang masam sikit kan, ataupun yang ada air sikit kan, benda bergaram, dia takkan mudah teroksida lah. Sebab dia ada ketahanan yang sangat tinggi. So yang ni kita buat sebagai alat radas mamal dan juga kebanyakan pinggan mangkuk dekat rumah kita. Bukan pinggan mangkuk yang kita makan biasa tu, tak. Yang boleh masak atas api tu. Okey, lepas tu kita ada kaca plumbum, silika campur plumbum 2 oksida, natrium oksida. Dapatlah kaca plumbum. So takat lebur untuk kaca plumbum ni rendah, dia mempunyai indeks biasan yang tinggi. So awak kena ingatlah contoh-contoh kaca ni. Ada 4 kan, kaca silika terlaku, ori tulis, kaca soda karbonat, kaca soda kapur, dia adalah campuran kaca dengan kalsium karbonat semula, natrium karbonat. Lepas tu ada kaca borosilikat yang kita guna sebagai alat radas amal. Buat alat radas amal juga akan memasak kita. Okey. So dia campur boro tu datang daripada boron. Dia campuran boron, silika, natrium dengan aluminium. Lepas tu ada kaca plumbum, silika dengan plumbum lah. Dan juga natrium oksida. So kita dapat kaca datang daripada mana? Struktur asas dia adalah silika. Kena ingatlah tu silika. Silika campur kalsium karbonat natrium karbonat jadi silika kaca soda kapur. Kalau silika campur boron, natrium, aluminium oksida, dia jadi kaca borosilikat. Kalau kaca tu campur plumbum dengan natrium, dia jadi kaca plumbum. Okey, habis tentang kaca. Simple saja. Kaca tu kita tahu dah datang daripada mana. Datang daripada silikon dioksida yang duduk dalam pasir. Cuma nak buat kaca, kita tak nak silikon dioksida, kita nak tulin. So kita kena oksidakan dia dulu, kita kena buang dulu. Bukan pengoksidan. Dia duduk dalam bumi tu dah dioksidakan. So kita kena buat ekstrak. Pengekstrakan ni kita nak pisahkan oksida yang duduk dekat dalam silikon tadi. Silika tadi. Dapatlah silika tulis. Dipatkan 1,500, maksudnya sangat panas. Saya merah kan. Kalau awak tengok dalam TV, dalam YouTube tu. Lepas tu baru kita boleh tukarkan dia kepada bentuk yang lain. Alhamdulillah kita kaca bentuk yang lain. Sebab tu sebenarnya kaca-kaca ni kalau awak dah habis guna botol-botol kaca semua tu, awak jangan buang rasa. Awak kena simpan dia, lepas tu masukkan dia dekat dalam tongkit semula ataupun susah sangat cari tongkit semula. Nak buang sampah tu kalau rumah awak kan, letak asing, plastik letak asing, kaca letak asing. Kenapa? Sebab plastik pun boleh kita semula, kaca pun boleh kita semula. Kita leburkan dia saja, kita boleh tukar dia untuk yang lain. Kaca ataupun plastik. Sebab tu kita tak boleh. Kenapa? Sebab kalau buang dia berbahaya, dia susah untuk diuraikan. Terutama sekali plastik. Tapi kalau kita
tukar dia, kita semula dia boleh letakkan dalam bentuk yang lain. Yang penting kita kena leburkan dulu pada suhu yang sangat tinggi dan kita acu semula. Dia boleh digunakan dalam bentuk yang lain lah. Okey, kita ada seramik. Okey, yang ni seramik kan. Masih di bawah 8.2. Seramik ni pula, dia bukan logam sama macam kaca. So seramik ni terdiri daripada bahan yang terbentuk masa daripada ciptaan haba pada suhu yang tinggi. So seramik diperbuat daripada tanah liat. Ingat, seramik ni datang dari mana? Tanah liat. Kalau rumah awak tu beza dia, yang orang panggil porcelain kan. Itu seramik lah tu pinggir yang bukan ni. Kalau jernih kan dia kaca. Opal tu pun dia banyak kaca berbanding seramik. So kalau seramik ni kalau pecah, dia tak jatuh hancur berkecai. Dia jadi macam patah gitu tau, seramik ni. So seramik ni dia diperbuat daripada tanah liat. So komponen utama dia adalah tanah liat, aluminium, silikat. Walaupun aluminium tu tapi dia tidak balas dengan silikat dekat dalam tanah. So bentuk aluminium, silikat yang liat lah. So seramik ni tahan haba dan tekanan yang tinggi. Sebab tu kalau aluminium ni kita boleh buat sebagai alat untuk memasak juga tau aluminium ni. Bila dia bergabung, logam aluminium tu bergabung dengan silikat, dia jadi bahan bukan logam yang kita panggil sebagai seramik. Seramik tahan haba dan tekanan tinggi. So, seramik juga sangat keras, rapuh. Dia boleh pecah lah, lengai terhadap bahan kimia dan tidak berkarat. Yang tu yang bagusnya dia tak berkarat. So, dia tak macam logam kan. So selain itu seramik juga merupakan bahan haba dari kita buat dia sebagai mangkuk lah sebenarnya paling mudah. Okay. So aluminium silikat tengok dalam gambar buku teks tu sama juga macam saya punya slide tu. Dia macam pasir gitu kan tapi dia putih jernih. So yang aluminium silikat lah kita dapat ada dengan mangkuk seramik atau kita panggil juga sebagai porselin. Cuma porselin ni kita risau kalau datang daripada China, dia buat daripada tulang haiwan. So kalau yang datang daripada China sebenarnya. Kalau kamu dia punya bahan aluminium silikat, dia memang daripada apa kita panggil daripada unsur bumi. Dia bukan daripada porselin tu. Kita kena tengok betul-betul yang tu. Okey. So itu adalah seramik. Dia simple saja dua benda ni. Jadi kita tengok dia punya aplikasi. Saya cakap tadi lah. Ada contoh saya dapat juga kan. So radas makmal seperti bika, kelalangkun ni semua kan. Diperbuat pada borosilikat macam saya cakap tadi. Sebab apa? Sebab ketahanan dia yang sangat tinggi terhadap bahan kimia. Okey, lepas tu kita ada penutup kaca mentol. Dia biasa diperbuat daripada kaca yang sudah kapur tadi. Ada bikarbonat tadi kan. Kaca sudah kapur tadi sama ada dia campuran kalsium karbonat. Dia bentuk kaca sudah kapur. Yang digunakan sebagai kaca kepada mentol ataupun lampu gitulah. Okay, kenapa? Sebab ini yang tahan haba dan mudah dibentuk. Lepas tu prisma kaca yang jumpa dalam amal diperbuat daripada kaca plumbum. Digunakan untuk mengkaji penyebaran cahaya kerana mempunyai indeks biasanya tinggi. So, itu adalah kaca plumbum lah yang kita guna untuk buat prisma kaca ataupun apa dia panggil lah? Yang kita nak buat dalam amal dia bukanlah kantar yang guna dekat kamu punya cermin mata tu tidak. Mungkin tingkap kaca yang lut sinar berakan cahaya masuk ke dalam rumah. Ini aplikasi. Okay. So, kita tengok pula aplikasi seramik. Ni lah. Seramik kan. Macam saya cakap tadi lah. Tinggal mangkuk terbuat daripada seramik. Rancangnya yang tahan haba dan tidak mudah terkakis. Terkakis tu apa? Terkakis tu tak mudah berkarat. Okey. Tumit seramik juga digunakan sebagai pantai. Kerana cirinya yang berkilau dan menjadikan yang bersih dan cantik. Okay. Lepas tu, seramik juga digunakan pembuatan gigi palsu kerana ciri seramik yang keras dan kuat lengan terhadap bahan kimia. Lengan ni masih dia tidak terurai tau. Dia tidak terurai terhadap bahan kimia. Kena ingat yang tu. So maksudnya kalau kita makan ke gapo-gapo kita masak ke dengan dia kita benda panas
macam saya cakap tadi beresit ke, berkali sikit ke, dia tidak pernah terurai. Kita, kalau kita guna plastik, plastik, awak letak panas pun dia dah kemik kan. Asalnya bukan ada beberapa plastik lah. So yang tu dia lengai terhadap bahan kimia, dia lengai terhadap dia mudah, habu pun dia tak tahan. Kalau plastik yang kuat tu plastik dia panggil polipropena. Nanti awak akan belajar pasal plastik tu juga. PP tu dia sesuai untuk jadikan bahan makanan apa tu, bekas makanan kita. Dan dia diguna berulang kali. Tapi tak semua tau. Yang sebab tu kena tengok plastik tu yang PP apa dia tulis nombor 5. Dia ada segitiga dekat bawah tu dan dia tulis nombor 5. Yang itu memang dia lengai terhadap bahan kimia. Masuk peti air tak apa, kena panas tak apa. Dan juga yang digunakan sebagai botol susu lah. Botol susu bayi kan. Dia guna PP lah. Polipropena. Ataupun apa tu, buat label dekat bawah, dekat segitiga dalam segitiga 5. Jadi bukan maknanya boleh guna 5 kali. Tidak. Jenis plastik dia ada pelbagai jenis plastik. Nanti awak akan belajar dalam polimer saya rasa. Polimer tu hujung-hujung 3 tempat. Pasu bunga seramik juga adalah keras dan kuat. Cuma macam saya cakap tadi, sebab dia adalah macam kaca tapi dia tidak seringan kaca. Kalau pecah pun tidak hancur seperti kaca. Itu seramik. Sebab dia diperbuat daripada aluminium silikat tadi. Kalau kaca dia diperbuat daripada silika. Tulis lepas tu kita campur dengan benda lain lah. Yang itu beza antara kaca dan seramik. So kena tahulah kaca ada daripada silikon, silika. Kalau seramik, aluminium, silikat. Kedua-duanya mudah pecah. Tapi kalau kaca pecah dia memang hancur berkelas terus. Tapi kalau seramik macam saya cakap, dia pecah tu pasang dia. Bukan pecah yang pecah. Tapi dia tidak hancur. Lepas tu biar beza. Awal saya tak sebut pun tingkap kapal terbang, tingkap kereta. Saya juga tak sebut. Sememangnya tadi saya sebut. Tapi saya kata bukan dari kaca, bukan juga daripada seramik. Dalam kategori plastik. Awak nampak macam kaca. Tapi plastik semua. Plastik, macam saya cakap tadi, saya dah bagi contoh sama plastik. Ada plastik buat kaca. Buat plastik yang hampir macam kaca, kita sebagai perspek. Tapi dia bukan kaca. Ingat. Kalau dalam jawapan tu ada perkataan perspek, itu bukan kaca. Kaca ni dia mesti yang tadi lah. Yang dalam teks awak tu, dia ada 4 jenis dia kaca. Kita ada kaca silika terlapur, kaca soda lapur, kaca borosilikat, kaca plumbum. Itu kaca. Kalau seramik dia ada satu je. Aluminium silikat. So daripada tak lihat, nama dia aluminium silikat, kita buat seramik. Satu jenis saja. Jenis. Itu yang awak kena belajar. Kena faham betul-betul. Kalau kapal terbang, tingkap kapal terbang, tingkap kereta, hantar semata kita tu, itu bukan kaca. Sebab spek mata jatuh banyak kali. Betul buat dari kaca. Tapi tidak. Sekarang buat dari plastik. Nama dia apa tadi? Perspek. Dia buat daripada plastik nama perspek. Dia banyak kategori kan dari daripada polietina sampai ada banyak. So salah satu dia sebut daripada plastik, perspek, penyelamat ica. Yang kedua adalah polipropena yang kita guna juga sebagai alat bekas untuk letak makanan kita. Tahan panas, tahan sejuk, tahan terhadap bahan kimia sikit lah. Tapi yang makanan lah yang kita untuk makanan. Dia bukan macam kaca ni. Kaca memang bahan kimia beresit sangat pun tak apa. Tapi plastik tak. Plastik yang PP tu tak boleh. Kalau beresit sangat, kalau sampai satu, tak boleh lah untuk lah maksudnya. Next adalah kita masuk polimer. Boleh Okay, tak ni saya nak tanya. Faham ke tidak? Syazwani, Aliyah, Zahira. Ya. Faham cikgu. Faham cikgu. Faham cikgu. Aina kena tengok balik nanti berapa dia. Tapi nak kalau Taksin tengoklah video saya buat ni, semua video saya. Saya sebab saya nak
nak bagi peluang kepada mereka yang tak join program. Yang tu dia tak belajar secara online. Kita panggil belajar secara offline. Jadi bila saya hantar link tu, kalau tengok, maka awak dikira belajar secara offline. Awak yang join ni, saya buat sebagai online lah, online PDPR. Yang tak join online PDPR, dia akan di offline. So memang pengajar PDPR saya adalah secara gabungan. Lepas tu, tolonglah yang dah hantar tu terima kasih lah. Ada beberapa orang dah hantar dah kerja. Ilham tak hantar lagi, hantarlah. Syahira pun tak hantar lagi yang kerja saya bagi, tolong. Tolong minta tolong Kalau awak tak nak markah, tak apa. Saya ni kerja. Saya boleh lah nak bagi, tak bagi markah tegur. Tapi kesianlah kat awak. Awak banyak pun saya bagi. Ya. Selepas dah tak ada buku modul tu, saya tak buat lagi kan buku modul. So, kerja gini-gini je lah. Nanti bila saya start sekolah, mungkin kemungkinan besar hujung bulan baru saya boleh photostat balik buku modul tu. Sekarang ni tu kerja, bukannya banyak pun ada buku modul pun saya bagi banyak pun sebenarnya. Takkanlah stres sangat kot. Aku kadang bagi, kadang-kadang separuh muka surat awak tak hantar. So, lepas ni ada modul balik, saya bukannya nak bagi kerja banyak kecuali dah habis syllabus, dah habis bab tu, banyaklah kerja sikit kan. Dia punya latihan ni banyaklah sikit. Kalau setakat yang ketiak, dia sikit-sikit dah. So buat dan hantar. Terus nak ikut orang hantar tu. Tolong hantar. Awak nak markah, awak hantar. Boleh memang saya akan bagi makan minimum. Tapi sia-sia lah makan minimum. Bawakan dua. Lepas lah. Dia nak 3 paling kurang. Masa tengok tu dapat 2. Dia tak dapat. TP ni dapat sampai 3 lah. Bagi 3 ke awak. Tapi kena ada evidence. Kalau tak ada evidence macam mana? Okey. So Ilham nanti tengok balik lah. Apa yang pasal kasir yang selama tu. So kita nak masuk 5. Mungkin tak habis. Tapi kalau kita sentuh sikit, nanti kita sambung pula esok tentang baki yang 9.35 ni. Kita sentuh sikit sehingga pukul 11 kan. Tadi pun dah start lambat sebenarnya. Kita tengoklah. Okay, so polimer tu apa? Okay, polimer itu, dia kena tahu dalam polimer dia ada monomer, polimer, pempolimeran dan penyah polimeran. Itu dia punya term lah. So polimer, saya sepatutnya buat ni. Polimer tu adalah rantai molekul panjang yang terdiri daripada molekul kecil yang kita panggil sebagai monomer. Ni polimer lah. So, apa dia polimer? Dia satu rantai panjang yang disusunkan daripada molekul-molekul kecil. Contoh gambar ni, kalau buku teks apa ada, ni bulat-bulat panjang ni kita panggil sebagai monomer. Dia adalah, apa dia tadi monomer tu adalah molekul kecil yang bergabung membentuk polimer. Ya. Dia adalah molekul kecil yang bergabung membentuk polimer. Tu monomer. Tu yang kecil bulat-bulat kecil ni monomer. Polimer pula adalah gabungan monomer yang membentuk satu rantai yang panjang. Gabungan monomer mesti lebih daripada 3. Kalau 2 tak jadi lagi. 3, 4, 5 dan ke atas. Baru kita panggil sebagai polimer. Kalau monomer dia satu-satu dia tak bersambung satu sama lain, kita panggil monomer. Bila dia sambung satu sama lain, kalau tengok ni 2, 4, 6. Itu kat saya lukis 6. So, kalau disuruh untuk melukis pembentukan polimer, maka kalau buat 5 kat situ 5 juga. Kalau dalam soalan, dia buat ni, atau suruh awak rantai panjang, awak kira ada berapa biji sini. Kalau kat sini 6, maka kat sini awak 6. Awak boleh lukis bulat straight macam ni. Pun boleh juga sebenarnya. Bulat-bulat je. Bulat-bulat patut sama. Bulat sini kan. Kalau 6, kita buat merah. Okay. Dia kena sama lah. Kalau 6 biji, 6 biji. Boleh buat straight. Saya je nak buat apa tu, saya saja nak panjang, nak buat bengkok-bengkok sikit.
So dia boleh juga dilukis dalam bentuk terik macam ni. Ha? Aku yang paling buat sebab dia senang kan, aku kena sambung je lah. Sambungan tu yang menyebabkan dia jadi polimer. Sambungan dia tu tak ada nak panah, sambung je. Dia sambung saja. Dia sambung je lah. Kalau lukis senang lah. Ni saya buat dengan kau ni. Susah lah sikit. Orang pun dia. Dia tahu ni kita dah panggil dia sebagai polimer. Automatik dia adalah polimer. Ha. So dia kena sambung tu kena lekat lah semua. Janganlah lekat. Ini adalah polimer kita. Yang penting dia mesti sama bilangan dengan yang monomer. So kalau dia bagi polimer, dia suruh undur jadi monomer. Awak cuba buang ikan ni lah. Tak je lah rata-rata. Tapi kena 6 juga. Faham? Boleh ke? Ilham, Alia, ada 2 Alia, Izzati, Syaya. Boleh dekat suruh lukis bulat-bulat mesti sama besar. Bulat-bulat tu mesti sama besar. Boleh ke? Boleh cikgu. So, buat dia senang sangat. Memang dia selalu tanya soalan ni. Itu tak lukis. Apa? Sebab benda senang. Kan? Nak bagi markah, nak tolong bagi markah kat awak. Yang penting ingat polimer tu dia gabungkan bulat-bulat. Bulat-bulat ni ke apa? Monomer. Kenapa kita wakilkan dengan bulat ni? Supaya senang. Kalau nak lukis, dia sebenarnya. Mungkin bulat ni glukosa. Glukosa tu dia punya formula molekul C6H12O6. Awak boleh lukis ke kalau nak buat macam tu? Bentuk pentagon. Tu susah. Tapi dalam sains teras, hanya dengan bulat-bulat je. Kalau budak baru, dia kena lukis bentuk pentagon tu. Bentuk 5 bucu. Lepas tu dia ada sambung dekat sana. Dia ada tempat tertentu untuk sambungkan. Bentuk kanji. Kan contoh polimer. Kanji. Monomer dia glukosa. Asal dia. Protein. Dia kalau budak bayu dia kena lukis ni. Bentuk protein tu. Monomer asid amino. So buat hanya buatkan dengan bulat-bulat. Bulat-bulat tu apa? Itu adalah monomer. So nak buat daripada bulat-bulat satu yang duduk asing-asing, dia bergabung bersama bentuk polimer, rantai panjang, proses dia pempolimeran. Tapi kalau nak undur balik, nak putuskan balik ikatan ini, ikatan yang ada antara polimer, antara monomer kita ni, kita nama dia proses penyah polimeran. So kena ingat, apa dia pempolimeran? Proses penggabungan molekul kecil membentuk rantai panjang. Kita panggil sebagai pempolimeran. Okey, tapi penyah polimeran tu apa? Penyah polimeran tu kita hembuskan balik. Kita punya perbuatan tu, punya tindakan tu. So kita dapat penyah polimeran. Proses pengkaian ataupun pemutusan rantai molekul polimer kepada monomer-monomernya. So, penyah polimeran ni dia boleh dilakukan melalui tindakan haba ataupun tindakan enzim. Banyaklah sebenarnya kita buat nak putuskan, nak buat sama kita bekalkan haba atau kita kurangkan haba pada dia. Tapi dalam kes ni kita bekalkan haba so rantai akan putus. Okey. So, dia ada dalam bawah lah proses polimeran. Awak tengok ni dia lukis ni kan. Patutnya bilangan yang bulat-bulat ni banyak kat sini dengan kat sini. So dia boleh lukis macam ni. Dia tak kisah kita lukis. Kita sambung semua tu. Tapi jangan bagi ada silang. Jangan bagi dia ada persilangan. Maksudnya kau bagi awak sambung. Tak boleh. Dia mesti satu rantai panjang. Rantai kan satu saja. So rantai tu satu je dah. Kita lukis macam tu. So pencantuman monomer ni melalui pembentukan ikatan kimia untuk rantai molekul besar berbentuk rantai. Ingat sebab dia rantai dia bukan double layer, dia satu saja. Satu panjang awak lukis macam saya buat tadi lah. Dia bukan awak buat 3 atas bawah tu sambung pula antara rantai pertama dengan rantai kedua. Tidak. Itu bukan polimer. Polimer dia adalah rantai panjang macam ni. Macam ni. Boleh lukis macam ni tak ada masalah. Boleh lukis macam saya lukis gini tak ada masalah. Ni benar. Semua dia dalam buku setiap akan berbeza. So saya dah ada 3 bentuk kat sini. Macam mana lukisan tu. Yang penting dalam bentuk satu saja rantai. Okey. Dan proses penggabungan monomer ni dia panggil pempolimeran.
Dia putuskan balik ikatan monomer-monomer ini, pisah balik, dia panggil penyah polimeran. Okay, ada satu lagi yang kita panggil sebagai pempolimeran penambahan. Yang ini, yang satu ikatan tu, dia ada dua. So, pempolimeran yang merupakan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua, maksudnya ada ikatan ganda dua dekat dalam dia. Okey. Dan menjadikan tunggal, so kita panggil pempolimeran penambahan lah. Poliina ialah salah satu contoh polimer yang dihasilkan oleh proses pempolimeran penambahan daripada monomer yang itina. Okey, polietina dengan itina ni adalah plastik sebenarnya. Saya dah sebut sikit tadi. So, PE ni plastik lah, polietina. Kita guna untuk apa? Buat botol air mineral. Lepas tu kalau kena haba, senang sangat dia terurai lah. Dia jembek kan. So polimer macam saya cakap tadi, dia ada dua contoh kat atas ni. Ada polimer asli, ada polimer sintetik. So kita tengok dalam textbook pun ada ni. So apa dia polimer asli? Polimer yang dihasilkan secara semula jadi oleh benda hidup, iaitu haiwan dan tumbuhan. Maksudnya tak sedia ada dekat dalam bumi kita ini. Dia jadi sendiri dah. Bukan manusia yang buat. Tidak. Tapi dia sendiri jadi. Terbentuk secara semula jadi. So kita ada polimer pertama, kita nampak sebagai kanji. Yang ni ada dalam makanan kita. Kenapa? Sebab asas dia adalah glukosa. Kejap ni. Ada orang call sekejap. Okey, maaf. Sambung balik. Ni. So, ini contoh ni. Maknanya sebab ada orang call. Jadi, pelik juga sebab ingat. Sebab cikgu buat jadual waktu. Saya takut ada apa-apa tu. Saya jawab tu telefon dia tu. Takut dia nak kata ada jadual waktu berubah ke apa ke. Okey deh. Kita sambung balik. So, ini polimer. Saya cakap ni lah kanji tu. Contoh dia glukosa. Protein tu asid amino. Protein ni duduk dalam makanan kita juga.
Susu, ada dekat dalam telur kan. Tu benda tu jadi semula jadi duduk dekat dalam tumbuhan ataupun haiwan. So kita panggil dia sebagai polimer asli. Kalau polimer sintetik nanti awak tengok yang itu manusia yang buat. Maksudnya dia tak wujud secara semula jadi dekat dalam bumi kita ni. Manusia yang adjust buat dia. Ubah-ubah, campur-campur, dapat polimer sintetik. Tapi yang polimer asli ni, dia dihasilkan secara semula jadi oleh benda hidup, iaitu haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada dekat dalam bumi ini. So, itu kita panggil sebagai polimer asli. Sama lah juga dengan selulosa. Selulosa ni duduk dalam pokok, dinding pokok kan. So, kalau awak tak tahu lah, boleh tulis lah dekat dalam buku teks awak tu. Selulosa tu dinding pokok. Pokok punya kulit. Dia terdiri daripada selulosa. So kanji ni makanan yang dibuat melalui proses fotosintesis. Duduk dalam tumbuhan juga. Protein juga duduk dalam tumbuhan dan juga haiwan. Okey. Lepas tu lemak. Lemak biasa dalam haiwan. Tapi ada juga lemak dalam tumbuhan. Lemak tumbuhan contoh minyak daripada kelapa sawit. Minyak jagung, minyak zaitun. Itu lemak. So itu semua secara dihasilkan secara terhasil sebenarnya. Secara semula jadi. Dah siap dah untuk kita dekat dalam kehidupan kita tu secara semula jadi. So, monomer untuk asid lemak, monomer untuk lemak, asid lemak dengan gliserol. Lepas tu getah pun sama. Getah kita dapat daripada pokok getah kan. Susu getah itu, nama dia isoprena. Susu getah tu nama dia latex. Susu getah tu nama latex ikut sains. So, monomer dia adalah isoprena. So, dia dah jadi secara semula jadi dalam bumi ini. So kita panggil dia sebagai polimer asli. Okey, manakala polimer sintetik macam saya dah bagi tahu tadi, dia dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia. Biasanya melibatkan haba lah ataupun kita campur-campur lah, tindak balas haba lah biasanya. So tindak balas kimia ini menghasilkan polimer sintetik yang dibuat oleh manusia. Maksudnya manusia campur apa dengan apa kan, dapat benda dia. So macam contoh kat sini plastik. Plastik ini manusia dapat hasil daripada campuran. Sama juga campuran, sama juga dengan getah sintetik dan juga gentian sintetik. Ni semua contoh-contoh polimer sintetik lah. So kita ada nama polythena, PVC, Perspex macam saya disebut tadi. Beberapa itu adalah plastik. Semua plastik adalah ni semua plastik ni kan, kecuali getah sintetik. Dalam buku teks awak ni lah. Polyetina. Membuat botol plastik, beg plastik, baldi. Ni yang tak sesuai jadi bekas makanan kita. Polyetina. Boleh tapi sekali guna saja. Contoh, botol air mineral. Boleh lah. Botol plastik air mineral. Sebab tu botol plastik mineral tu tidak boleh diguna berulang kali. Daripada awak pakai berulang kali botol plastik mineral tu kan, dulu waktu saya kecil ramai orang tak tahu benda tu. So guna berulang kali. Bahaya. Dia daripada situ baik pergi kedai RM2 pergi beli botol plastik mahal sikit tu. Tapi nak cari yang nombor 5. Saya dah bagi tahu kat awak. Dia banyak plastik kat kedai RM2 tu. Awak cari yang ada segitiga nombor 5 dalam dia. Dekat bahagian bawah tu awak pusing mesti awak akan nampak bekas-bekas tu. So dia ada macam segitiga, dalam dia ada nombor 5. Yang itu nama dia polypropena. Juga polimer sintetik. Tapi tak ada dalam ni lah. Dalam textbook awak. Yang tu boleh diguna berulang kali membuat bekas makanan kita. Sama juga plastik yang macam bawa pergi beli. Sekarang kan ramai yang plastik jernih tu kan. Yang keras sikit tu. Beli nasi ke, beli air ada. Yang plastik jernih tu, tapi dia bukan macam plastik botol mineral tau. Dia keras sikit. Tu awak terang tengok bahagian bawah dia nombor 5 tu. So boleh guna berulang kali. Yang tu boleh jadi botol bekal awak. Tak payah beli dekat kedai RM2. Tak apa. Guna tu. Beli makanan dapat kan. Beli minuman dapat. Nak buat air batu daripada buat dalam plastik, lebih baik buat dalam bekas tu. Polypropena. Juga sebenarnya adalah polimer sintetik. Lepas tu kita ada di sini dalam teks polistirena. Stirena ni untuk buat bekas pembungkusan peralatan peralatan elektrik. Lepas tu kita ada Perspex yang saya sebut tadi. Nak buat cermin mata, nak buat cermin pesawat kat kenderaan. Nama dia Perspex. Monomer dia adalah metil metakrilat. Ni. Lepas tu kita ada polimer sintetik yang seterusnya adalah getah sintetik. Getah sintetik ni daripada neoprena. Awak tengok getah asli daripada isoprena. Tapi getah sintetik daripada neoprena. So apa kegunaan dia? Membuat sarung tangan, tayar, kereta, ketapak kasut. Itu getah sintetik. Okay, dalam buku teks awak ada ni. Dia kata kanji glukosa berikan tenaga. Sebab tu kita makan dia.
Dari mana ni kanji ni? Biasa dia duduk dalam roti, beras. Dia makanan yang banyak gula. Glukosa tu kan gula. So fungsi dia untuk bekalkan tenaga. Kalau protein ni, makanan yang kaya dengan protein akan membantu awak untuk lebih tinggi, lebih bertumbuh. Kenapa? Sebab dia nak bina sel dan tisu badan, dia akan guna protein. Ni getah asli ni sebab nak buat produk-produk yang berasaskan getah lah. Contoh sarung tangan. Bukan sarung tangan getah warna kuning, warna hitam tu tau. Sarung tangan getah asli ni yang sarung tangan yang doktor guna tu. Yang warna macam warna susu tu kan. Yang awak masuk tak kisahlah saiz awak orang gemuk ke, orang kurus ke, awak masuk je dalam tu sesuai fix terus dengan tangan awak. Sebab satu sifat getah asli adalah dia apa nama tu? Dia boleh dia kenyal. Ni. Sudah. Allah, saya sambung balik tapi saya tak ingat buka mic. Dengar tak? Putus, sorry. Okey tak? Faham tak ni? Dengar ke tidak sebenarnya ni? Pak Di? Dengar. Sorry tadi putus pula. Okey, saya nak tanya setakat ini tahu kan polimer sintetik tu apa, polimer semula jadi tu apa? Boleh faham? Saya rasa saya nak berhenti sampai situ je sebab nanti panjang lagi ni sebenarnya. Tapi nak perkenalkan dululah hari ni sampai sini je. Apa dia polimer sintetik, apa dia polimer asli. Okey, kalau proses pempolimeran kita panggil apa tadi? Apa dia proses penggabungan monomer? Dia panggil sebagai pempolimeran. Kena ingat yang tu lah. Pemutusan ikatan tu penyah polimeran. Lepas tu ingat beberapa contoh polimer asli ni. Ni contoh polimer asli. Kalau ikut buku teks awak lah lagi bagus sebenarnya. Kita ada kanji, protein, getah asli. Kalau polimer sintetik ada 4. Polietina, polistirina, perspek dengan getah sintetik. Kena tahu yang polimer semula jadi, dia wujud secara semula jadi. Daripada haiwan ataupun daripada tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau polimer sintetik, manusia yang buat. Melalui penggunaan bahan kimia. Tindak balas kimia. So kita dapat dia. Polimer sintetik. Paling mudah, awak ingat semua plastik. Contoh polimer sintetik. Dan ada getah. Tapi getah yang nama dia getah sintetik. Bukan getah asli, bukan getah vulkan. Getah sintetik. Bila getah sintetik maksudnya dia diperbuat daripada polimer sintetik. Kena ingat waktu lah. Sebab esok kita sambung pasal getah asli. Dia punya ciri, tindakan dia. So yang tu saya masuk esok lah saya rasa. Yang ini saya nak berhenti kat sini. Ada nak tanya ke? Yang ada dengan saya ni 5 orang ni? Syazwani, Alia, Syahira, Alia, Ilham. Ilham senyap langsung tak dengar suara. Ada ke tak? Ada. Faham ke tak Ilham? Ilham masuk lambat sikit tadi. Faham tak? Tak berapa je. Hak mana hak tak berapa?
Semua. Tadi lah. Hok kaca. Mm-mm. Hok kaca dengan seramik. Hok polimer ni okey, faham? Okey. Okey. Nanti sekejap. Lepas ni saya terang sikit. Syazwani, Alia dengan Syahira. Alia dua-dua lah. Faham tak pasal polimer ni? Faham cikgu. Faham pasal kaca dengan seramik tadi faham? Kaca dengan seramik tadi okey? Okey dah. Okey dah. Okey, so kita nak ulang sikit untuk Ilham. Awak yang 4 orang tu kalau nak tunjuk tu tak apa. Okey. Untuk Ilham ni saya ulang sikit pasal kaca. Siapa nak dengar lagi boleh juga. So kaca ni Ilham, sebenarnya kaca ni dia benda yang memang wujud dekat dalam bumi kita. Tapi dia Allahuakbar. Salah ni. Dia kaca ni sebenarnya dia diperbuat daripada satu bahan dalam bumi kita nama dia silika. Tapi silika ni bahan lah macam kita ada emas, kita ada perak, kita ada besi, kita ada zinc, kita ada plumbum, kita ada natrium kan. Bahan-bahan yang duduk dekat dalam bumi kita yang kita jumpa juga dekat dalam jadual berkala. Semua tu unsur-unsur yang wujud dalam bumi kita. Cumanya nak buat kaca ni dia kena ada nama bahan yang kita panggil sebagai silika. Dan silika ini dia wujud dalam bumi kita, dalam tanah kita, kat tanah je ni, dalam pasir lah sebenarnya silika ni. Sebagai silikon dioksida. Dia duduk dalam pasir. Nama dia silikon dioksida. Maksudnya dalam campuran-campuran pasir tu ada silikon dioksida. So kita ambil silikon dioksida tu, kita kita ekstrak dia sebab dia wujud secara tak tulen. Kita nak buat apa-apa benda, kita kena buat kita guna benda tulen. Macam contoh kalau biji timah. Biji timah tu dia wujud dalam bumi kita sebagai biji timah. Dia bukan timah tulen. Biji timah oksida. Dia timah oksida. So stannum tu. Tapi kita tak boleh buat tin susu kalau kita guna timah oksida. Dia kena ekstrak dulu. Apa dia ekstrak? Kita pisahkan oksida tu dengan logam tadi. Sebab timah tu logam. So kalau kat dalam kes kaca ni kita kena pisahkan silikon tu, silika tadi dengan oksida, dioksida tu. Ni, silikon dioksida tu kita kena pisah dua dulu. Kita nak apa? Oksida tu dia bila kita buat pengekstrakan dia akan jadi gas oksigen. Dia akan bukan gas oksigen, dia akan keluar sebagai gas karbon dioksida. Tapi silika ni dia akan kita dapat sebagai silika tulen. So silika tulen ni lah kita ambil dan kita leburkan pada suhu yang sangat tinggi, iaitu suhu dia 1500 darjah Celsius. Awak pernah tengok kan Ilham? Bila kita tengok dalam YouTube macam mana pembuatan kaca. Awak tengok dia jadi macam merah-merah-merah. Tu yang silika yang telah dileburkan. Boleh bentuk, tukar. Awak nak tukar dia dalam bentuk botol macam dekat dalam buku teks awak. Atau awak nak tukar dia dalam bentuk pinggan, dalam bentuk cawan, dalam bentuk pak segi, semua boleh. Dalam bentuk balang, semua boleh. Dengan syarat kena tukar dia dari waktu suhu tinggi 1500 sebab dia dalam bentuk lebur waktu tu. Kalau tidak dia keras. Keras tak jadi apa. So silika tulen tadi yang kita dapat selepas buat pengekstrakan silika tadi daripada, maksudnya kita dah buang dah. Dia kan silikon dioksida. Kita buang dioksida tu, kita ambil silika saja. So silika itu kita panaskan pada suhu yang sangat tinggi 1500, baru kita boleh tukar dia dalam bentuk yang lain. Dia sama konsep macam tadi saya dah terangkan kepada yang kawan-kawan awak mau masuk awal masuk tu. Macam kita nak tukar emas. Emas tu kita dapat dalam bentuk emas kan? Bukan biji emas, emas. Berulang emas tu kita dapat dalam bentuk emas tu. Kita bawa pergi kedai akan tukar dia. Katalah awak tak nak jual. Awak kata saya nak tukar emas yang saya dapat stokor ni ataupun beberapa yang halus-halus kecil tu, dia akan cairkan, dia akan gabungkan bersama-sama kalau dia kecil-kecil. Kalau awak besar dia akan cairkan juga. Baru dia boleh tukar jadi cincin, jadi gelang, jadi rantai. Yang ni pun sama. Selepas kita dapat silika tulen, kita cairkan dia dengan cara kita panaskan dia. Kita tak panggil cair, kita panggil lebur. Lebur dia sampai suhu sangat tinggi, 1500. So jadi lembut, lembek. Dia macam berair. Tapi bukan air, bukan cair. Lebur lah, leburan. Kita tukar dia boleh jadi bentuk lain. So dapatlah kaca. Dan kaca ni, kalau kita
Kaca tulen saja, nama dia kaca silika terlaku. Tu ciri dia ada dekat dalam buku teks awak lah. Awak boleh tengok tu. Buku teks, muka surat 189 tu Ilham. So kalau kaca tadi, silika tadi kita campur dengan kalsium karbonat, natrium karbonat. Dia panggil kaca soda kapur. Sebenarnya soda-soda ni, kalau awak tengok dia ada karbonat. Kalsium karbonat tu adalah batu kapur. Jadi soda kapur ni dia mesti ada perkataan karbonat. Jadi dapatlah dia kaca soda kapur. Takat lebur yang rendah, mudah dibentuk. Okey, lepas tu kita ada kaca borosilikat. Yang ini yang banyak sangat kegunaan di dalam kehidupan seharian kita, termasuklah dekat dalam makmal. Kita guna kita buat alat radah makmal guna kaca borosilikat ni. Kenapa? Sebab ketahanan dia yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia berbanding kaca soda kapur, dan dia tidak mudah, dia tak lengai. Dia susah untuk kita kata bertindak balas dengan benda berasid ataupun benda beralkali. Dan kita boleh gunakan dia sebagai alatan memasak. Periuk masak yang boleh buat masak atas api tu kan, yang nampak macam kaca tu, jenis tu kaca borosilikat yang kita masuk dalam oven. Kaca borosilikat lah. Tapi kebanyakan bahan yang kita masak atas api tu, kita guna seramik. Seramik yang tadi, yang nanti pandai lah. So, kebanyakan yang jernih. Awak tengok jernih. Jernih tu, awak tu kaca. Kan kita masuk dalam oven. Ada juga yang kita panas atas api. Tapi yang kebanyakan dia jernih lah. So, itu kita buat sebagai kaca borosilikat. Okay, kaca borosilikat ni, dia campuran silika tadi, asas dia silika, campur dengan boron, oksida, natrium oksida, aluminium oksida. Dapatlah kaca borosilikat. Okay, untuk kaca plumbum pula, kita tahu dah, kaca mesti silika. Plumbum, adalah nama plumbum kat situ kan. So, cuma campuran dia satu lagi adalah natrium oksida. So, dapatlah kaca plumbum. Takat lebur dia rendah, mempunyai indeks biasa yang tinggi. Bila dia indeks biasa yang tinggi, kita guna dia sebagai prisma kaca dekat dalam makmal. So, itu yang kita dapat aplikasi kaca ni. Ni lah aplikasi kaca dalam buku teks awak. Radas makmal diperbuat daripada kaca borosilikat saya cakap tadi. Lepas tu kalau kaca soda kapur tu, kita guna untuk buat mentol punya casing tu kan, penutup mentol. Kaca plumbum kita guna untuk buat prisma kaca. Itu untuk kaca. Kalau untuk seramik pula, seramik tu apa? Sama juga, dia memang datang daripada tanah. Dua datang daripada tanah ni. Kaca cuma kaca daripada pasir. Seramik dia datang daripada tanah liat. Ada apa dalam tanah liat? Dia ada aluminium silikat. Dia walaupun awak dengar aluminium tapi dia bukan logam. Sebab dia dah campuran aluminium dengan silikat, dia bahan bukan logam dia panggil. So kita dapat dia seramik. So seramik ini satu bahan yang tahan haba dan tekanan yang sangat tinggi. Sebab tu kita boleh jadikan dia sebagai pinggan mangkuk dan juga cawan-cawan semula. Dan juga periuk-periuk memasak. Kita panggil periuk seramik tu kan. So yang ini ni dia keras tapi dia rapuh lah sebab dia mudah pecah juga. Tapi dia lengai terhadap bahan kimia dan tak berkarat. So seramik dia penebat haba dan elektrik yang baik. Jadi kita gunakan dia sebagai pinggan mangkuk seramik. Dia lain dengan dia sama lah dengan porselin, tapi porselin tu kalau daripada Cina tu kita khawatir dia datang daripada tulang binatang. So kena ingat yang tu, tapi dia lebih kurang sama saja. So kalau dia jatuh, dia pecah, dia tak hancur macam kaca seramik ni. Dia macam jatuh pecah tu kita dapat pecahan dia tu besar-besar, kepingan yang besar-besar. Tapi memang tak boleh sambung balik lah. Kaca ke seramik ke tak boleh sambung balik. Kecuali awak tapi seramik memang tak boleh kalau tak silap saya. Kaca boleh. Kaca boleh sambung balik dengan syarat awak leburkan dia, tukar bentuk. Seramik saya tak rasa dia boleh diacu semula. Okay. So apa dia punya aplikasi dia? So inilah aplikasi dia. Pinggan mangkuk diperbuat daripada seramik. Cuma yang bahayanya kalau diwarna-warni tu kita tak tahu setara mana. Warna yang digunakan tu bagi kesan kepada makanan dan minuman kita. Bahayalah. Kena ingat tu ada kan yang baru-baru ni kes tu. Okay, kalau jubin ni panggil apa dah? Jubin.
kat rumah mak awak ke kat sekolah kan, dekat malam makmal tu kan yang putih, ada macam-macam corak pun ada. So jubin seramik digunakan sebagai lantai lah kerana cirinya yang berkilau, menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. So pasu bunga kat rumah pun sama, buat daripada seramik. Tapi biasa seramik ni berat lah, dia berat. Dia berat. Walaupun dia guna aluminium yang ringan tapi dia agak berat lah sebab dicampuran aluminium dengan silika tadi. So itu untuk seramik. So saya harap Ilham faham lah. Sebab dia sebenarnya simple je. Cuma kaca tu dia silika saja. Kalau dia daripada pasir. Kalau seramik dia aluminium silikat tadi kan. Datang daripada tanah liat. Tu jalan beza dia. Biasanya kaca tu jernih. Kalau seramik ni dia berwarna. Kalau nak tengok contoh dalam kehidupan seharian kita. So samalah untuk semua orang lah tu. So ada nak tanya? Faham dah ke Ilham? Faham cikgu. Okey. So kalau tak ada nak tanya, Syazwani ada nak tanya? Tak ada cikgu. Alia Nazifa? Mana Alia? Alia Tak ada cikgu. ada. Syahira? Tak ada cikgu. Faham ke? Faham. Nurul Alia. Okey, Nurul Alia. Okey je. Okey nah. So kalau tak ada apa-apa nak tanya, so saya berhenti di sini dah pukul 11.15. So kita akan sambung esok dengan getah asli lah. Join lah Ilham. Ke awak nak buat pukul berapa sebenarnya? Baru ramai sikit boleh join. Pukul berapa? Pukul 8.40 tak boleh bangun Ilham? Boleh insyaAllah. Biasanya memang hari Ahad je lah. Yang ada budak lelaki je. Hari yang pukul 8.40 kak. Tak ada biasa wakil budak lelaki. Nak pukul berapa? Ada cikgu. Jadual saya. Kejap ni saya tengok jadual. Jadual saya banyak kelas hari Selasa sebenarnya. Kalau tak boleh pukul 8.40, awak nak pukul berapa? Pukul 10 saya ada kelas dengan 5C. Awak nak pukul berapa? Pukul 12 saya ada kelas dengan Pak A. Awak pukul 8.40. Nak ijah waktu ke esok? Ni ada 5 orang ni. Pukul 11. Oh, terik saya. 10, 11, 5C. 11, 12. Awak, lepas tu 12. 12 dengan Pak A pula. Nak pukul 11 ke? Dah ikutlah. Tak apa belakang. Ikutlah, tak apa belakang. Takutnya buat hari pun tak ramai juga. Boleh masuk ke tak ni kalau pukul 11? InsyaAllah boleh. Yang biasa masuk tu betul lah, tak ada masalah pun pukul 9 kan. Hak yang jangan masuk macam Ilham ni. Awak nak pukul apa kalau boleh masuk? 11 cikgu. Pukul 9 memang tak boleh masuk lah Ilham. Tak tahu. Tak tahu. Tapi biasa tak masuk lah. InsyaAllah. Biasa memang tak masuk. Kalau pukul 11 esok boleh masuk lah ni Ilham. Boleh insyaAllah. Tak apa, kita tengok. Kalau esok saya buat pukul 11 esok. Kalau Ilham tak masuk, jaga. Ajak budak lelaki lah lain. Nabil pun sama. Hari ni Nabil tak ada. Biasa Nabil ada juga. Hari Ahad ni. Di mana Nabil? Saya perasan hari Ahad sebab dia pukul 10 kan. Pukul 9 lebih 9.40, pukul 10. Adalah budak lelaki 2-3 orang. Hari ni Isnin cikgu bukan Ahad. Silap hari Isnin. Hari Ahad pula dah. Isnin hari Isnin. Sebab dia start pukul 10 kan. Kadang-kadang 9.40 saya pun injak pukul 10. Memang pukul 10 lah baru masuk tu. Hari ni saya start pukul 10 tu, saya tak start 9.40. Sebab kalau Nabi masuk pun, Ilham masuk pun memang dia tak masuk pukul 9.40. Dia masuk dalam pukul 10. Hari ni nak lewat juga Ilham. Start pukul 10 pun. 10 lebih juga. Tak apalah, kita terah ke 11 esok. Harap-harap Ilham ada lah esok. Patut hak lain ada tu kena ada lah sama-sama pun kan. Kalau boleh lah. Hak join online, saya memang buat kehadiran online. Hak tak join, memang saya tunggu, saya tengok. Baca ke tak mesej saya. Kalau tak baca, saya kira tak hadir. Nanti saya akan tunjuk ke awak. Saya memang tanda. Hak yang minggu pertama lepas tu sebab duduk dalam penyesuaian, saya kira delivered pun saya kira hadir lagi. Start minggu ni, hak baca je. Saya akan tulis tick.
tik sebagai hadi. Delivered saya tak kira dah. Sebab minggu lepas delivered saya kira hadir lagi, ramailah, kira penuh semua lah. Sampai kat dia orang pun kira jadi. Minggu ni saya ingat nak buat Yasin je lah. Apa baca yang duduk sekali dengan saya tu. Lah GM ni. Lama memang ada bukti, memang ada nyata lah. Beres lah, gitulah dah. Okey lah. Kalau tak berpeluang join, tolonglah sekurang-kurangnya baca mesej saya dalam grup. Saya tu buat. Gitulah. Ilham Ya, ya. Zahira pun. Okay. So hari ni kita tutup kelas kita dengan wal'as dan istighfar. Assalamualaikum. Baca doa pada tu boleh dah. Bismillah. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.